Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini grup kami ingin berkongsikan serba sedikit tentang konsep insan dan hubungannya dengan isu penderaan dalam masyarakat Malaysia. Seperti yang sedia maklum, konsep insan ini bertujuan untuk membentuk sahsiah seseorang. Jikalau semua orang mempunyai insan yang murni dan betul, nescaya tidak akan berlakunya isu-isu penderaan atau penganiayaan dalam masyarakat Malaysia lagi. Di samping itu, kita juga boleh saling membantu antara sama lain untuk membangunkan negara ini dan boleh hidup dalam aman, makmur dan berkat. Okey, di sini saya akan teruskan dengan pengenalan ahli kumpulan kami. Okey, yang pertama adalah Abdul Ghafur bin Uzni. Yang kedua adalah Akid Arham bin Rusli. Yang ketiga adalah saya, Awangku Azrul Nur Rafiq bin Awangku Haji. Seterusnya adalah Muhammad Azmi bin Kamarudin. Seterusnya adalah Muhammad Firdaus bin Marais. Seterusnya ialah Muhammad Iqmal bin Mahfuz. Seterusnya Muhammad Syafiq bin Muhammad Safi. Seterusnya adalah Muhammad Suhairi bin Ashari. Seterusnya Muhammad Zulhazri bin Zakaria. Dan yang terakhir sekali adalah Zarul Hafiz bin Zulkifli. Sekian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, sore ini saya akan teruskan dengan sesi pembentangan kumpulan kami, di mana kumpulan kami telah memilih tajuk konsep insan serta hubungannya dengan isu penderaan dalam masyarakat Malaysia. So dalam sesi pembentangan ini saya akan menjelaskan kepada anda definisi konsep insan serta objektif kajian kami. So untuk permulaan saya akan terangkan pengenalan kumpulan kami, di mana secara mudahnya untuk pengenalan ini adalah definisi konsep insan itu daripada pemikir-pemikir, sama ada daripada Barat ataupun Islam, di mana mereka ini mempunyai pandangan-pandangan mereka yang tersendirilah. So seperti mana yang dapat kita tengok, yang pertama tu adalah pandangan daripada seorang pemikir Barat, iaitu Descartes, yang mana beliau menyatakan bahawa manusia ni mempunyai sifat utamanya, iaitu akal fikiran. Akal fikiran yang dikurniakan kepada manusia inilah yang menjadi kayu ukur dalam membezakan taraf manusia dan haiwan. So maksudnya manusia dilahirkan di atas muka bumi ini adalah makhluk yang paling sempurna. Mereka sepatutnya tahulah untuk membezakan yang mana baik ataupun yang mana buruk. Dari segi Islam pula, manusia ini merupakan hamba kepada Tuhan, di mana manusia perlu patuh terhadap perintah Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia merupakan makhluk yang dilantik sebagai khalifah di muka bumi ini, yang bertanggungjawab untuk mentadbir alam ini dengan baik. Maksudnya manusia ni dilahirkan di atas muka bumi. Mereka mempunyai tanggungjawab ataupun tugas yang cukup besarlah, sama ada kepada Allah SWT terutamanya, kepada diri sesama insan dan ke alam serta isinya. Manusia ini juga perlu menjaga hubungan dengan Allah, iaitu dengan cara mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. So itu saja untuk pengenalan kumpulan kami. Seterusnya saya akan teruskan dengan objektif kajian, di mana ini adalah 5 objektif kajian kumpulan kami. Yang pertama adalah menguraikan konsep insan dan hubungannya dengan kes penderaan. Seperti mana yang kita tahu semua, kes penderaan di Malaysia ini saban tahun semakin hari semakin meningkat. Sepatutnya isu ini tidak seharusnya berlakulah di Malaysia, kerana kita semua tahu di Malaysia majoritinya adalah penduduk Islam. Yang keduanya adalah
Yang kedua adalah objektif kajian kami adalah menjelaskan faktor-faktor berlakunya penderaan haiwan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang ketiga adalah menerangkan kesan-kesan penderaan haiwan ataupun manusia kepada masyarakat di Malaysia. Dan yang keempat adalah mengenal pasti langkah-langkah untuk mengatasi kes penderaan terhadap haiwan ataupun manusia. Dan yang terakhir sekali, objektif kajian kami adalah untuk mengkaji tahap kefahaman pelajar UTHM terhadap konsep insan dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan. So inilah 5 objektif utama kajian kami. So untuk menerangkan objektif ini dengan lebih lanjut, saya akan menyerahkan sesi pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang pengertian insan dan pengertian penderaan kepada rakan-rakan sekalian. Okey, seperti yang kita ketahui, insan hanyalah seorang manusia. Tetapi jika kita teliti dengan baik ataupun mengkaji dengan lebih mendalam berkaitan dengan insan, insan bukanlah hanya seorang manusia, tetapi insan adalah makhluk Allah yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Ini kerana manusia diciptakan dengan akal fikiran untuk berfikir secara waras ataupun dapat membezakan yang baik ataupun yang buruk. Jadi, konsep insan di dalam agama Islam adalah tanggungjawab insan terhadap Allah, sesama manusia dan alam sekitar, serta haiwan-haiwan. Jadi, sebagai seorang insan yang baik ataupun yang disanjungi, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan sebagai seorang insan yang dicontohi, kita perlulah melindungi ataupun menyayangi makhluk-makhluk lain seperti haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Oleh itu, sebagai insan seperti kita ini, kita hendaklah merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita di dunia ini. Seterusnya, penderaan. Penderaan bermaksud perbuatan zalim terhadap golongan yang tidak mampu melawan seperti orang kurang upaya dan kanak-kanak. Serta penganiayaan terhadap haiwan-haiwan peliharaan seperti kucing, arnab, dan anjing dan sebagainya. Terdapat 3 penderaan yang famous setakat ini adalah penderaan fizikal, emosi dan seksual, di mana penderaan yang sering kita dengar adalah penderaan fizikal. Ini kerana penderaan fizikal boleh dilakukan di mana-mana ataupun bila-bila masa sahaja oleh insan-insan yang tidak bertanggungjawab dengan mendatangkan kecederaan terhadap fizikal seseorang. Itu dengan memukul, menerajang ataupun menumbuk seseorang tersebut. Manakala untuk penderaan emosi adalah ia berkaitan dengan emosi seperti stres, kemurungan dan lebih kepada emosi. Serta penderaan seksual adalah berkaitan dengan contohnya meraba ataupun merogol seseorang tersebut. Dan jika penderaan ini berlaku secara berleluasa, berkemungkinan kanak-kanak ataupun orang kurang upaya ataupun orang-orang yang tidak mampu melawan akan mengalami kemurungan yang agak tinggi disebabkan kes-kes sebegini. Jadi untuk pengenderaan ataupun penganiayaan terhadap haiwan biasanya adalah berbentuk fizikal, dan kesan yang boleh dilihat adalah pada tubuh badan haiwan tersebut. Jika ada sebarang luka ataupun sebarang perkara-perkara aneh terdapat pada badan haiwan tersebut, maka berkemungkinan haiwan-haiwan tersebut didera oleh insan-insan yang tidak bertanggungjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Suhairi bin Asari. AD 190045. Hari ini saya akan meneruskan perbincangan kami
berkaitan tajuk konsep insan dan hubungannya dengan isu penderaan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Saya akan mulakan dengan faktor berlakunya kes penderaan terhadap kanak-kanak. Yang pertama adalah tekanan di tempat kerja. Ibu bapa yang mengalami tekanan di tempat kerja akan mudah untuk melepaskan geram terhadap anak mereka yang suka atau mudah merengek. Yang kedua, masalah kewangan dalam keluarga. Ibu bapa tidak dapat menguruskan wang dengan baik, lantas memukul anak mereka jika mereka meminta wang. Yang ketiga adalah krisis rumah tangga. Ibu bapa bergaduh dan anak mereka menjadi mangsa penggaduhan tersebut. Yang keempat, anak tidak sah taraf. Ibu bapa kepada anak tersebut mengalami tekanan kerana anak tersebut dilahirkan tanpa mereka merasa rela dan menyebabkan mereka tidak kisah jika untuk menzalimi anak itu. Seterusnya adalah faktor berlakunya penderaan haiwan. Di sini terdapat dua contoh faktor. Yang pertama adalah tekanan emosi. Mereka menjadikan haiwan sebagai tempat untuk melepaskan geram apabila menghadapi masalah dengan seseorang atau sesuatu. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Hal ini demikian menyebabkan si pelaku semakin berani untuk melakukan penganiayaan terhadap haiwan. Dan yang terakhir adalah kesan isu penderaan kepada kanak-kanak. Yang pertama adalah penderaan kanak-kanak akan menyebabkan berlakunya gangguan emosi dan mental khususnya kepada mangsa itu sendiri. Yang kedua, hal ini menyebabkan kerosakan dari segi psikologi, iaitu kerosakan dan kecacatan yang berlaku pada proses perkembangan serta kerencatan pada potensi perkembangan dan kreatif mental kanak-kanak itu. Yang terakhir adalah membuatkan kanak-kanak tersebut berasa trauma dan berasa tidak disayangi. Itu saja pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulazri bin Zakaria, AE 190019. Ingin menerangkan tentang cara mengatasi isu penderaan di Malaysia. Terdapat 4 cara untuk mengatasi isu penderaan di Malaysia. Pertama, dengan menetapkan pendidikan awal mengenai penjagaan, pengendalian dan kebajikan haiwan. Kanak-kanak perlu didedahkan kesan dan akibat daripada perbuatan mendera haiwan. Yang kedua, individu yang memerlukan penderaan akan dibicarakan di mahkamah. Ia adalah untuk memberikan peringatan dan pengajaran kepada masyarakat bahawa betapa beratnya kes penderaan kanak-kanak dan haiwan. Yang ketiga, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Ia adalah untuk menyadarkan masyarakat bahawa penderaan terhadap kanak-kanak dan haiwan adalah amat besar. Yang terakhir, pihak berwajib harus mengadakan kelas-kelas bimbingan kepada ibu bapa, terutamanya kepada mereka yang baru je bergelar ibu dan bapa. Ia adalah bagi menyedarkan mereka akan tanggungjawab yang besar harus dipikul dalam hidup berumah tangga. Seterusnya, saya ingin menerangkan pasal hasil kajian. Berdasarkan hasil kajian kami mendapat responden dari 50 orang, iaitu dengan 58% atau 29 orang darinya adalah lelaki dan 42% atau 21 orang adalah perempuan. Majoriti responden adalah lebih kepada yang berumur 22 hingga 25 tahun. Bangsa Melayu memberi respon yang paling banyak dengan 90% atau 45 orang. Diikuti bangsa Cina dengan 10% atau 5 orang dan selebihnya adalah lain-lain bangsa. Seterusnya adalah hasil kajian, iaitu tentang pengetahuan tentang konsep insan dan isu penderaan. Melalui data yang telah diambil, keseluruhan mahasiswa UiTM faham dan tahu tentang konsep insan
dan peka terhadap isu penderaan ini. Rata-rata mahasiswa menyokong jika pihak berwajib mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelaku serta bersetuju mengadakan kempen yang berkaitan konsep insan dan penderaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur bin Uzni, nombor matrik CP190007. Saya akan membentangkan hasil kajian bahagian C, cadangan dan juga kesimpulan terhadap tajuk kami iaitu konsep insan. Saya akan mulakan dengan hasil kajian bahagian C, pengaruh konsep insan dan isu penderaan kepada masyarakat. Melalui kajian yang telah kami lakukan, dapatan daripada hasil kajian, majoriti responden yang terlibat telah menyuarakan pendapat bahawa untuk mengurangkan isu penderaan di Malaysia ialah dengan melakukan kempen kesedaran terhadap masyarakat untuk sebarkan kesedaran kepada orang ramai. Pendapat seterusnya ialah dengan menggunakan hukuman kompaun atau denda yang setimpal terhadap pesalah ke atas kesalahan yang telah dilakukan agar masyarakat tidak lagi berani untuk melakukan kesilapan yang sama. Cadangan daripada kami semua, yang pertama ialah pihak berwajib seperti pihak kerajaan dan juga pihak swasta mengadakan kempen kesedaran melalui sosial media massa ataupun melalui televisyen kerana langkah ini lagi mudah untuk disampaikan kepada masyarakat. Seterusnya, seperti kepada pihak undang-undang untuk mengetatkan hukuman ke atas pesalah-pesalah melakukan kesalahan penderaan terhadap sesama insan ataupun terhadap kepada hidupan lain seperti binatang. Selain itu, bagi pihak ibu bapa pula, kita semua mestilah menerapkan nilai-nilai murni yang baik dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak supaya anak-anak mengikuti contoh daripada kita untuk menjadi seorang insan yang berguna. Dan akhir sekali, bagi pihak pendidik pula, sebagai seorang guru, kita mestilah memberikan ilmu yang baik mengenai konsep insan supaya anak-anak murid memahami dengan sepenuhnya apakah maksud konsep insan dan mereka dapat mengambil nilai yang baik untuk menghormati sesama insan dan juga menghormati kepada kehidupan yang lain. Sebagai kesimpulan, konsep insan amat penting bagi membentuk sasiah seseorang. Dengan memahami konsep insan dengan betul, isu-isu seperti penderaan dan penganiayaan dapat dikurangkan. Ramai yang berpendapat bahawa konsep insan hanyalah insan semata-mata. Padahal, konsep insan menjerumus kepada bagaimana seseorang itu menghargai dan mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, membina empayar diri, membina sasiah diri dan banyak lagi. Diambil daripada kes penderaan yang membimbangkan di negara kita pada hari ini, pihak berwajib mestilah mengambil inisiatif di luar kotak untuk menyelesaikan masalah ini di mana semakin hari semakin meningkat. Dengan itu, saya mengakhirkan pembentangan daripada kami semua. Segala yang baik itu sesungguhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan daripada diri kami sendiri. Saya minta maaf akan segala kekurangan yang telah kami lakukan. Saya akhiri pembentangan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.